Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita kembali bersama dengan Cikgu Nora dalam kelas Bahasa Melayu. Dan fokus kita pada hari ini ialah menulis ulasan PT3. Ulasan ada pada kertas 1 Bahasa Melayu bahagian C. Diharapkan murid-murid telah bersedia untuk belajar. Murid-murid, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.2.3 iaitu membaca dan memahami serta membuat ulasan keseluruhan maksud sesuatu bahan grafik itu. Dan kriteria kejayaan, murid dapat memahami format pentaksiran tingkatan 3 Bahasa Melayu serta membuat ulasan keseluruhan maksud sesuatu bahan grafik. Murid-murid, kita kenali dulu apa itu yang dikatakan ulasan. Ulasan ialah satu soalan pemindahan maklumat daripada pelbagai bentuk bergambar kepada maklumat bertulis. Bermaksud, ulasan ini ialah kita pindahkan maklumat itu daripada suatu bahan yang kita terima sama ada dalam bentuk gambar dan sebagainya, dan kita pindahkan dia ke dalam bentuk tulisan, bentuk yang bertulis. Itulah yang dikatakan sebagai ulasan. Antara contoh bahan soalan ulasan yang diberi biasanya ialah poster, ilustrasi kartun, infografik, graf, carta pie dan juga iklan. Ada 6 ciri ulasan yang perlu kita perhatikan, iaitu yang pertama ialah perenggan, yang kedua pendahuluan, isi tersurat dan tersirat, seterusnya kesimpulan, patah perkataannya, markah dan juga masa. Mari kita perhatikan satu persatu. Ciri yang pertama iaitu dari segi perenggan. Murid bebas boleh buat lebih daripada satu perenggan. Okey, yang kedua ialah pendahuluan. Pendahuluan ni bebas juga. Murid boleh tulis pendahuluan dalam satu ayat ataupun tidak mahu ditulis, maka terus masuk kepada isi juga boleh. Yang ketiga ialah dari segi isi tersurat dan isi tersirat. Minimum paling sikit isi tersurat ialah 2 isi dan isi tersirat juga 2 isi. Apa itu isi tersurat? Isi tersurat ialah isi yang diberi, yang ada dalam bahan yang telah dikemukakan. Contohnya kalau dalam poster tu, poster tentang larian amal dan sebagainya, maka dalam tu ada tarikh, ada tempat, ada penganjurnya. Maka itu ialah isi-isi tersurat, isi yang diberikan dalam bahan. Manakala isi tersirat pula ialah isi yang tidak ada dalam bahan ulasan itu, dan isi ini perlu difikirkan oleh pelajar. Sama ada isi ni boleh jadi sama ada punca ataupun kesan, huraian, ataupun murid beri contoh, langkah dan sebagainya. Dan isi ini, isi tersirat ni tadi mestilah relevan, mestilah ada kaitan juga dengan isi tersurat. Okey, jadi isi tersurat dan isi tersirat ni dua-dua mesti ada dalam ulasan. Yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan juga bebas. Murid boleh menulis kesimpulan dalam satu ayat ataupun murid memilih untuk tidak menulis kesimpulan. Jika ditulis, kesimpulan ini dikira sebagai isi tersirat. Ciri yang kelima ialah patah perkataan. Ulasan 80 hingga 100 patah perkataan. Jika lebih daripada 100 patah perkataan, maksimum markah ialah 13 markah. Namun begitu, jika murid tulis, contohnya lebih daripada 100 patah perkataan, contohnya 103, murid tak perlu potong kerana pemeriksa akan baca sehingga 103 tu. Tidak mengapa 103 tu lebih sedikit saja kan. Jika kurang daripada 100 patah perkataan dan bahasanya masih bagus, masih baik, maka markah maksimum yang boleh diberi kepada murid ialah 12 markah. Ditulis di bahagian bawah kanan selepas ulasan. Maksudnya patah perkataan ini hendaklah dikira. Selepas kita buat ulasan tu, kita kira, kemudian patah perkataan itu akan ditulis. Berapa patah perkataan kita akan tulis di bahagian kanan sebelah bawah
ulasan tersebut. Ada beberapa perkataan sebenarnya yang kita kira sebagai satu perkataan. Contohnya kata ganda, contohnya berlari-lari. Kata ganda kita kira sebagai satu. Kata majmuk, contohnya beg tangan. Kata depan, di depan, ke belakang. Sebab ada di, ke ni, ini kita tak kira satu-satu, kita kira sebagai satu. Begitu juga ke belakang ni, ini juga dikira sebagai satu. Yang melibatkan tarikh juga dikira sebagai satu perkataan. Contohnya 4 Julai 2021. Nama khas juga dikira sebagai satu perkataan. Contohnya Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Putra. Gelaran, contohnya Tun Mahathir Mohamad. Kita tak kira Tun Mahathir Mohamad satu-satu, kita kira sebagai satu perkataan. Angka yang ditulis dengan perkataan. Contohnya 2031, dan ada satu lagi iaitu peribahasa juga dikira sebagai satu perkataan. Kemudian dari segi markah dan masa, markah untuk ulasan ini ialah 15 markah dan masa yang dicadangkan untuk membuat satu ulasan ialah 20 minit. Seterusnya, kita lihat pula dari segi pemarkahan. Dari segi pemarkahan, matlamat kita kalau boleh kita nak dapat cemerlang antara 13 hingga 15 markah. Jadi kita tengok yang ni lah. Kita tengok yang ni. Bagaimana pemeriksa menanda kertas kamu? Pemeriksa akan lihat idea dulu. Ada tak idea isi tersurat dan tersirat yang relevan, yang sesuai dengan bahan yang diberi, dan ulasan cara kamu mengulas idea itu jelas dan matang. Bahasa kamu pula ayatnya gramatis, tidak tergantung, ayatnya lengkap. Dan kemudian kosakatanya luas dan tepat. Ejaan dan tanda baca yang betul. Tidak ada kesalahan ejaan, tidak ada kesilapan tanda baca. Kemudian penanda wacana yang kamu gunakan juga betul, sesuai, dan kesalahan bahasa yang sangat minimum. Barulah melayakkan kamu untuk mendapatkan markah 13 hingga 15 markah. Seterusnya, dari segi kita lihat isi tersurat dan tersirat. Bagaimana kita nak menghasilkan isi tersurat dan tersirat tu? Untuk mendapatkan isi tersurat, apabila kamu dapat satu-satu bahan, maka kamu lihat, kamu tanya pada diri kamu sendiri soalan-soalan ini. Contohnya apa, siapa, bila, di mana, berapa, contohnya kalau ada ASBDB. Tolong ingat ASBDB. Contohnya kalau kamu dapat poster sebegini, Karnival Kesihatan Taman Melawati Jaya ni, kamu boleh tanya apa gambar itu menunjukkan poster apa. Kemudian kamu tanya pada diri kamu, siapa yang menganjurkan ataupun siapa yang dijemput hadir, bila karnival ini akan diadakan, di mana karnival ini akan diadakan, berapa ramai, dan isi-isi yang kamu tanya pada diri kamu tu tadi, maka isi-isi itulah yang kamu akan masukkan di dalam ulasan kamu sebagai isi tersurat. Bagaimana pula nak mencari isi tersirat? Isi tersirat kamu perlu tanya MBK dalam diri kamu. MBK tu apa? MBK tu ialah mengapa, bagaimana ataupun contoh dan juga kesan. Contohnya kalau kamu dapat poster ni tadi, Karnival Kesihatan Taman Melawati Jaya, kamu tanya pada diri kamu, benda ni tak ada dalam petikan. Ingat, isi tersirat ialah perkara yang tidak ada dalam petikan. Kamu kena fikir sendiri. Jadi kamu tanya pada diri kamu, mengapa karnival ini diadakan, bagaimana, ataupun contoh, apa contoh aktiviti yang diadakan ataupun contoh-contoh lain yang berkaitan dengan karnival ini, dan apa kesannya. Mungkin tidak ada dalam petikan ini, apa kesan daripada karnival ini. Kamu boleh fikirkan sendiri, apa kesan daripada karnival kesihatan ini diadakan kepada masyarakat dan sebagainya. Itu dianggap sebagai isi tersirat. Murid-murid, cikgu dah rumuskan di sini 5 langkah untuk menulis ulasan. Yang pertama ialah kamu baca soalan dan teliti bahan yang diberi. Kemudian dapatkan semua maklumat, tuliskan segala isi-isi tersurat. Isi tersurat, ingat isi yang kamu nampak. Langkah ketiga, tuliskan pula isi tersirat yang kamu perlu fikirkan sendiri. Langkah keempat, bina ulasan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Dan yang kelima ialah kira patah perkataan dan kemudian tuliskan di bahagian bawah. Murid-murid, mari kita cuba tulis ulasan. Kita lihat petikan yang diberi.
Lihat rajah di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam rajah tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Rajah yang diberi ialah berkaitan tentang media sosial. Soalan yang diberi ialah usaha-usaha untuk mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat. Media sosial sangat bagus, tetapi jika disalahgunakan, dia mendatangkan kesan negatif. Jadi ini ialah ulasan berkaitan usaha-usaha untuk mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat. Apa dia usaha-usahanya? Ada 3 bahan yang diberi, ada 3 gambar yang diberi, dan ini semua gambar dan tulisan-tulisan yang diberi inilah dipanggil sebagai isi tersurat, isi yang nampak. Jadi isi yang pertama ialah kurangkan masa mengakses media sosial dengan melakukan aktiviti riadah. Maksudnya kita nak kawal penggunaan media sosial ni, kita kurangkan mengakses media sosial lah, kita banyakkan lakukan aktiviti riadah. Kemudian yang kedua ialah ibu bapa perlu memantau anak-anak ketika mengakses media sosial. Ibu bapa perlu memainkan peranan dia lah untuk memastikan anak-anak tidak menyalahgunakan media sosial. Yang ketiga ialah pihak berkuasa juga berkuasa untuk mengambil tindakan tegas kepada sesiapa yang menyalahgunakan media sosial. Okay, langkah pertama, kita baca soalan, kita perhatikan semua isi tersurat. Murid-murid, ini ialah contoh isi tersurat yang telah cikgu keluarkan daripada bahan tadi. Ketiga-tiga isi telah cikgu keluarkan di sini untuk cikgu cari, untuk kita sama-sama cari apakah isi-isi tersiratnya dengan menggunakan teknik MBK. Bertanyakan kepada diri kita mengapa, bagaimana ataupun contoh dan juga kesan. Inilah dia isi tersurat dan juga isi tersirat dengan menggunakan teknik MBK ni tadi. Cikgu tanya untuk dapatkan isi tersirat. Contoh isi tersurat yang pertama tadi, kurangkan masa mengakses media sosial dengan melakukan aktiviti riadah. Kita nak kurangkan penggunaan media sosial dengan cara kita kurangkan mengakses media sosial tu dan melakukan aktiviti riadah. Kamu boleh tanya di antara ketiga-tiga ini, yang mana satu kamu nak jadikan isi tersirat. Jadi cikgu pilih di sini contohnya, cikgu ambil sebagai contoh. Cikgu tanya apa contohnya? Contoh aktiviti riadah yang boleh kita lakukan untuk melakukan aktiviti riadah supaya kita dapat mengurangkan masa mengakses media sosial. Kita letakkan di sini sebagai contoh, anggota keluarga boleh melakukan aktiviti seperti bersukan dan juga berkelak. Isi kedua, ibu bapa memantau anak-anak ketika mengakses media sosial. Cikgu tanya kenapa? Cikgu gunakan soalan yang mengapa. Mengapa ibu bapa perlu pantau anak-anak ketika mengakses media sosial? Cikgu gunakan soalan yang ini. Mengapa? Jawapannya untuk isi tersirat ialah hal ini supaya ibu bapa dapat mengelakkan anak-anak daripada mengakses laman sesawang yang berunsur negatif, yang tak sesuai lah. Jadi ibu bapa kena tengok. Jadi kalau ibu bapa ada, anak-anak tidak akan melihat laman sesawang yang tidak sepatutnya. Isi ketiga, pihak berkuasa perlu mengambil tindakan tegas kepada sesiapa yang menyalahgunakan rangkaian media sosial. Cikgu gunakan kesan di sini. Apa kesannya kalau pihak berkuasa ambil tindakan tegas kepada orang yang menyalahgunakan media sosial? Kesannya hal ini demikian supaya agar dapat memberi peringatan kepada masyarakat supaya tidak menyalahgunakan media sosial. Jadi ini ialah isi-isi yang boleh kita tuliskan dalam ulasan kita, dan dia punya pendahuluan, cikgu ada tuliskan di sini. Ada setengah pelajar dia akan gunakan gambar menunjukkan ataupun rajah menunjukkan. Yang ini kita masukkan apa dia soalannya, apa tugasnya. Ataupun kamu boleh gunakan ni kalau ayat ini bagi isu. Tidak dinafikan bahawa isu apa, soal bergantung pada soalan. Ini juga bergantung pada soalan bahawa isu apa sedang hangat diperkatakan. Kamu boleh gunakan itu sebagai pendahuluan kamu. Murid-murid, ini ialah contoh ulasan lengkap yang telah cikgu tuliskan berdasarkan bahan dan isi-isi yang telah kita tulis tadi. Kalau kamu perhatikan di sini, tidak dapat dinafikan ni, kita dah gunakan pendahuluan yang pertama tadi. Kemudian cikgu masukkan
gabungan penanda wacana dalam ni. Okey, antara usaha untuk mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat adalah dengan kita masukkan isi yang pertama tadi, ini SU tadi, mengurangkan masa mengakses media sosial. Sebagai contoh, ini ialah SI1, isi tersirat yang pertama tadi. Kemudian cikgu gunakan penanda wacana selain itu. Ibu bapa perlulah, ini ialah SU2, memantau anak-anak ketika mereka mengakses media sosial, dan juga SI yang kedua ialah pemantauan ibu bapa mampu mengelakkan anak-anak daripada mengakses laman sosial, laman sasawang yang berunsurkan negatif. Kemudian cikgu gunakan penanda wacana seterusnya, iaitu di samping itu. Kemudian ini ialah SU3, pihak berkuasa harus mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menyalahgunakan media sosial. Dan SI yang ketiga, iaitu isi tersirat, hal ini demikian dapat memberikan peringatan, ini ialah SI yang ketiga, kepada masyarakat agar tidak menyalahgunakan media sosial. Oleh itu, pengawalan media sosial, yang ini ialah kesimpulannya, pengawalan media sosial dalam kalangan masyarakat amat penting agar tidak memberikan kesan yang buruk. Kemudian kita tuliskan patah perkataan di bahagian bawah ini. Ini ialah contoh ulasan lengkap. Yang cikgu guna ini ialah cikgu gunakan SUSI. Kalau kamu perasan di situ SUSI, isi tersirat, isi tersirat, isi tersirat, isi tersirat. Tetapi sebenarnya kamu boleh gunakan mana-mana. Kamu nak tulis semua isi tersurat di atas, kemudian isi tersirat di bahagian bawah juga boleh. Mana-mana, yang penting ada isi tersurat dan juga ada isi tersirat dalam ulasan kamu. Terima kasih semua kerana telah sudi menonton video ini sehingga selesai, dan mudah-mudahan video ini memberi manfaat kepada kita semua. Selamat maju jaya, teruskan usaha. Jumpa lagi pada pembelajaran akan datang.